Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, cikgu akan menerangkan bahan kimia yang digunakan dalam makanan. Ada 8 bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Yang pertama, pengawet. Yang kedua, pewarna, peluntur, pemanis, perisa, penstabil, antioksida dan pengimulsi. Okey, kita lihat bahan kimia yang pertama iaitu pengawet. Fungsinya untuk mencegah pembiakan mikroorganisma pada makanan, menjadikan makanan lebih tahan lama. Contoh, garam, gula. Ini adalah pengawet semula jadi yang digunakan untuk menghasilkan makanan laut. Gula juga terdapat pada buah-buahan. Asid benzoik dalam sos, asid borik dalam mi kuning. Cuka ada yang semula jadi, ada yang buatan ya, digunakan untuk menghasilkan jeruk. Natrium nitrit, natrium nitrat adalah pengawet buatan yang digunakan dalam sausage. Contoh bahan kimia yang kedua ialah pewarna. Fungsi dia menjadikan makanan lebih menarik. Contoh-contoh pewarna ialah tetrazina yang digunakan dalam gula-gula. Lollipop kan. Sunset yellow dalam cordial orange. Daun pandan, kunyit, santan digunakan dalam kuih muih. Karmoisin digunakan dalam kordial merah. Contoh macam daun pandan, kunyit dan santan ini adalah pewarna semula jadi. Contoh bahan kimia yang ketiga ialah peluntur. Fungsinya melunturkan warna makanan ataupun kita boleh kata kita nak melunturkan warna yang kita tidak kendaki pada makanan. Contohnya benzoil peroksida yang digunakan dalam beras, tepung dan gula. Karbon diaktifkan digunakan dalam minyak kelapa sawit dan gula tebu. Bahan kimia yang keempat ialah pemanis. Fungsinya menambahkan rasa manis pada makanan. Contoh pemanis semula jadi ialah gula, gula melaka, madu yang digunakan dalam kuih muih dan minuman. Aspartam adalah pemanis buatan, begitu juga dengan sorbitol dan sakarin. Aspartam digunakan dalam menghasilkan minuman kordial, manakala sorbitol dan sakarin pemanis untuk pesakit diabetes. Yang kelima ialah perisa. Fungsinya untuk mengubah suai rasa makanan, menjadikan makanan lebih sedap dan wangi. Contohnya gula, garam, cuka, daun pandan, vanila yang digunakan dalam penghasilan kuih muih dan juga dalam aneka masakan. Perisa MSG adalah perisa buatan yang digunakan dalam mi segera, kicap dan keropok ringan. Sebab tu kita gemar sangat makan mi segera, keropok ringan, kicap kan, rasa sedap sebab ada MSG. Bahan kimia yang keenam ialah penstabil. Penstabil fungsinya memperbaiki keadaan makanan ataupun mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair. Dalam makanan cair tak nak ada mendak-mendak, tak nak ada butir-butir. Penstabil ni nak memperbaiki tekstur makanan tu supaya dia sekata. Contoh penstabil, kanji yang digunakan dalam sos cili. Agar-agar. Agar-agar yang digunakan dalam aiskrim, gelatin digunakan dalam penghasilan jeli dan gam akasia digunakan dalam penghasilan kek. Okey, antara yang semula jadi di sini ialah semuanya semula jadi. Kanji, agar-agar, gelatin, gam akasia adalah contoh penstabil semula jadi.
Bahan kimia yang ketujuh ialah antioksida. Fungsinya mencegah pengoksidaan pada makanan ataupun memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak. Mencegah warna buah dan sayur-sayuran bertukar menjadi perang. Kalau minyak masak ataupun margarin, bila dia mudah sangat mengalami pengoksidaan, rasa minyak masak dan margarin itu akan berubah. Biasa dengar tak perkataan tengit? Pernah rasa tak tengit tu macam mana? Rasa tak sedap lah minyak masak yang tengit ni. Rasa dia tak sedap. Jadi macam tak fresh. Jadi antioksida inilah fungsi dia mencegah minyak masak dan juga margarin daripada berasa tengit. Tengit tu hasil daripada pengoksidaan. Contoh antioksida adalah asid askorbik pada minyak masak, tocopherol pada margarin dan hidrocyanisol. Hidrocyanisol terbutil yang digunakan dalam vitamin. Dan akhir sekali ialah pengimulsi. Fungsi dia mencampurkan minyak dan air. Lemak dan air dalam makanan ini dia tidak bercampur ya. Jadi kita gunakan pengimulsi untuk menghomogenkan, menstabilkan tekstur makanan agar minyak dan air bercampur. Contoh pengimulsi, lecithin yang digunakan dalam aiskrim dan coklat, pektin yang digunakan dalam mayonis dan juga asid lemak yang digunakan dalam keju. Dan asid lemak yang digunakan dalam keju. Yang cikgu sebut ini semuanya adalah pengimulsi semula jadi. Cikgu recall semula: pengawet, pewarna, peluntur, pemanis, perisa, penstabil, antioksida dan pengimulsi. Adalah sangat penting bagi kamu untuk mengingat sekurang-kurangnya satu ataupun dua contoh bahan kimia tersebut berserta fungsinya. Apa fungsi pengawet, apa fungsi penstabil ya. Dan yang terakhir dalam video ini ialah impak negatif bahan kimia terhadap kesihatan. Okey, kita lihat pengawet. Pengawet boleh menyebabkan kanser, mengganggu sistem pencernaan manusia, alergi, ruam, kegatalan kulit, boleh menyebabkan kecacatan fetus di dalam kandungan ibu, merosakkan hati dan ginjal. Pewarna boleh menyebabkan kanser, kemandulan, keracunan makanan, kerusakan hati dan ginjal. Peluntur boleh menyebabkan kanser dan keracunan makanan. Perisa, MSG yang kita gemar sangat makan itu, boleh menyebabkan kanser, tekanan darah tinggi, sakit jantung, kerencatan otak pada kanak-kanak, merosakkan hati dan ginjal. Pemanis boleh menyebabkan kanser, diabetes mellitus, alergi, ruam, kegatalan kulit, obesiti, merosakkan hati dan ginjal. Manakala yang terakhir antioksidan boleh menyebabkan merencatkan pertumbuhan badan, merosakkan hati dan ginjal, ruam dan kegatalan kulit. Jika kita makan secara berterusan ataupun dalam kuantiti yang banyak, ia akan memberi impak negatif terhadap kesihatan. Okey, cikgu rasa itu sahaja dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.